Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Asyhadu an la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala habibina al-mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah yang dirahmati fadilatul imam dan pegawai dan ahli jawatankuasa masjid muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnia-Nya dapat lagi kita bersama berada dalam satu majlis yang mana majlis ini majlis yang sangat disukai oleh para malaikat, majlis yang turun padanya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan majlis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya siapa yang berada dalam majlis ilmu, para penuntut ilmu akan didoakan oleh seluruh penduduk yang berada di langit dan juga di lautan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang muslimin muslimat yang dirahmati Allah, InsyaAllah pada malam ni kita sambung Allahumma salli ala Muhammad, kitab kita muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 79. Kita masih lagi dalam bab tentang rukun sembahyang. Hari itu kita dah tengok dah yang pertama, niat sembahyang. Baik, hari ini kita sambung pula fasal yang kedua, iaitu takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Baik, kita tengok tentang yang seterusnya, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Baik, sebab apa namanya ihram? Takbir. Takbir sebab Allah Ta'ala telah mensyariatkan sembahyang. Dalam sembahyang ada rukun, satu rukun yang namanya takbiratul ihram, itu Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Sebab apa nama ihram? Iaitu mengharamkan apa yang halal sebelum kita solat, seperti makan, minum dan seumpamanya. Itu dari segi zahir, tuan-tuan. Dari segi batin pula, bila Allahu Akbar, Allah yang maha besar, makna hak lain itu tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita takbir Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, maka pada waktu itu, tuan-tuan, kita kena, dalam hati kita tu kena tinggalkan habis semua pekerjaan kita, semua apa benda hal yang berkaitan dengan dunia ni. Jadi Allahu Akbar. Sebab tu kata ulama, kalau kita takbir Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tapi dalam keadaan takbir kita masih lagi memikirkan tentang hal-hal keduniaan ini, maka kata ulama itu adalah pendustaan. Kita bohong diri kita. Sedangkan kita Allahu Akbar, mula dengan Allahu Akbar,
Dari segi khusyuk pula kita kena tinggal habis hak lain. Tapi hak ni susah tuan-tuan. Memang payah, tapi kita kena cuba. Nah, kita takbir, kita ingat Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Tinggal habis hak lain. Baik. Qala musannif, bermula takbir atau ihram iaitu 21 syarat. Ada yang sebut 15 syarat sebab dia gabung-gabung. Baik, dalam kitab ni kitab Hidayatul Subyah ni sebut ada 21 syarat. Hak kita duk takbir tu lah, apa ada banyak syarat dia. Kita tengok kok ada hak kita silap buat. Tapi dua rasa semua betul lah karah. Tapi kadang-kadang ada juga yang salah tuan-tuan. Ada juga yang salah. Baik, yang pertama qala musannif, ditakbir dengan bahasa Arab bagi orang yang kuasa dengan dia, itu orang yang mampu. Orang yang mampu berkata-kata dengan bahasa Arab. Allahu Akbar. Bagi orang yang mampu tak boleh terjemah dengan bahasa Arab contoh Allah Maha Besar, tak boleh. Dan jika tiada, sambung tuan. Ni sebab tu yang dalam kitab lain dia kira satu lah. Satu dua ni dia kira sekali. Dan jika tiada diterjemah akan dia, itu akan takbir itu dengan barang apa bahasa ada ia, iaitu dengan bahasa yang dia bahasa lidah dia lah. Bahasa dia. Contoh kalau kita bahasa Melayu, Allah Maha Besar. Jadi tuan-tuan, bagi orang yang dia tak boleh nak sebut Allahu Akbar, lidah kerah Allahu Akbar, dia tak boleh sebut. Memang ada tuan-tuan orang yang tak boleh sebut Allahu Akbar. Kita orang Melayu kita ni alhamdulillah lah, lidah kita tu boleh kata fasih. Jaranglah kita nak jumpa orang Melayu tak boleh sebut Allahu Akbar. Tapi bila disebut dalam kitab, boleh terjemuh kepada bahasa yang bahasa masing-masing lah. Kalau kita bahasa Melayu, boleh diterjemah bahasa Melayu bagi orang yang tak mampu. Dia dah belajar dah, kan? Ataupun dia baru masuk Islam tuan-tuan, dia tak ada sebut lagi. Kalau contoh kita nak ajak orang mengucap lah, cuba tuan-tuan ajak orang Jepun mengucap tengok asyhadu, dia nak sebut tu payah. Dia jadi apa, orang kata lidah tu kekok sebab dia tak bisa belajar. Kita ni hak boleh sebab apa? Sebab kita ni belajar dah kecil. Alif bata tu kita dah kecil. Sebab tu kita boleh. Kan? Sekolah rendah pun kita dah belajar dah. Jadi setengah orang macam orang Jepun contohnya, depa orang Cina, depa pun nak belajar. Sebutan huruf macam kita lah, kita nak sebut bahasa Cina tuan-tuan. Kita tak belajar. Ataupun bahasa Thailand. Lah kita nak sebut tengok. Cuba sebut Allah Akbar dalam bahasa Thailand. Kita pun tak boleh nak sebut. 2-3 kali nak kena Allah Akbar. Hak senang-senang bolehlah kita cakap dah Thailand, kita king makan kau, king kau makan nasi. Kan jendah. Tapi ada orang lidah keras dalam bahasa Arab dia tak boleh nak sebut. Jadi bagi orang yang tak mampu, dia tak boleh nak sebut lagi. Andai kata dia baru masuk Islam contohnya, maka kalau tak mampu nak sebut Allahu Akbar, jangan paksa dia. Dia tahan kena sebut juga, tak boleh, dia tak sah sembahyang. Kan, naya kawan tu dah kali tak sembahyang dah. Jadi sebut bahasa dia. Qiyah pada apa tuan-tuan? Qiyah pada bacaan Fatihah. Nanti kita akan tengok pula Fatihah dia rukun juga. Dan bagi orang yang tak ingat Fatihah, boleh digantikan dengan zikir. Mana-mana zikir lah. Jadi 7 zikir. Sebab Fatihah 7 ayat. Subhanallah kan, la ilaha illallah, hak dia reti lah. Hak dia boleh alhamdulillah ke apa kan, dia sebut. Bagi orang yang tak boleh, dia masih lagi tengah belajar ataupun dia tak mampu. Kalau dia belajar sikit dia reti tak apa. Dia baru reti satu ayat, ada baca satu ayat. Macam contoh hak ni, dia baru belajar Allahu Akbar, Allah baru boleh sebut Allah kan. Sebab Allahu Akbar, dia boleh sebut sikit-sikit. Kalau dia boleh dah, maka dia wajib sebut Allahu Akbar. Dia tak boleh gunalah terjemahan dah. Andai kata dia dah reti sebut dah. Baik. Dan yang ketiga, dan dengan lafaz Allah.
Tidak boleh tukar. Contohnya kita nak tukar dengan nama Allah, dengan sifat Allah. Allah adalah lafzul jalalah, lafaz yang maha agung, itu nama bagi Allah. Allahu akbar. Kita nak ubah contohnya tukar dengan sifat Allah. Contoh kita buat Ar-Rahman akbar. Itu tak boleh. Ar-Rahim akbar. Kan kita mengaji walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Taala nama-nama yang baik. Kita pun ingat 99 asmaul husna. Kita pun contoh yang kita buat, tak mau sebut Allah lah, nak sebut huwa, domir ganti kan, huwa akbar, dia yang maha agung. Tak boleh nak sebut dengan nama Allah. Bolehlah nama pun apa saja kita sifat-sifat Allah Taala. Nak Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman akbar, dia kata aku sebut nama Allah juga. Tak boleh. Syarat dia mestilah lafzul jalalah, iaitu dengan menggunakan nama Allah Ta'ala sahaja. Baik, dan yang seterusnya, dan dengan lafaz akbar. Dengan lafaz akbar. Tak boleh nak pergi tukar lain. Allahu Ta'ala, kan takbir Allahu Ta'ala, kan? Tak boleh. Mestilah dengan menggunakan lafaz akbar. Tak boleh diubah akbar tu tukar lain. Adapun kalau meletakkan nama sifat-sifat Allah Taala celah-celah tu di antara Allah dengan akbar kan boleh. Allah Ar-Rahman akbar. Tu dalam fiqh disebut harus. Kita tak pernah buatlah tu kan. Dalam kitab fiqh disebutkan kalau nak selang tapi tak boleh selang panjang. Selang panjang contohnya dia buat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Wahhab Al-Latif akbar. Tak boleh. Panjang tak boleh. Harus selang di antara Allah dan akbar tu. Boleh juga bubuh sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain. Tapi hak tu jadi pelik lah kan kalau kita buat kan? Allah Ar-Rahman akbar. Tak gitu imam buat lagu tu pula kan. Orang kata apa tu imam sesat ni. Orang kata apa tu imam mengaji mana ni. Padahal kalau kita mengaji sebut dalam kitab fiqh hak tu boleh. Cuma bagi orang yang tak tahu, dia kata apa ni sesat ni, bid'ah, dolak lah. Kan, tapi harus hukum dia yang dibolehkan, tapi kita tak buatlah. Seeloknya tak buatlah sebab tak mau bagi kita kata tak mau bagi timbul kecelaruan ataupun timbul salah faham. Kita hak asas, hak kekal, Allah akbar, jangan tambah apa dah lah kan. Baik. Dan qala musannif, dan dengan tertib antara keduanya. Allahu akbar, tak boleh kita nak mendahulukan yang kemudian dan mengkemudiankan yang dahulu. Akbar, akbar Allah, tak boleh. Mestilah Allah akbar. Dan qala musannif, dan pada ketika berdiri sembahyang fardu. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang yang tak boleh nak sembahyang diri, tak boleh sembahyang diri, dia nak sembahyang duduk. Tapi dia boleh berdiri, cuma dia nak rokok tu tak boleh, dia nak sujud tak boleh. Kita kata dia nak takbiratul ihram tu mesti dalam keadaan berdiri. Kalau dia boleh berdiri, itu barulah dia duduk. Kecuali bagi orang yang memang dah tak mampu nak berdiri, memang cacat awal-awal dah. Ni dia mampu berdiri, cuma dia tak boleh nak kepak lutut dia, sakit lutut contohnya. Dia terpaksa sembahyang dengan cara yang dia mampulah. Jadi ketika mana ataupun kita kata orang lain ni, zaman lain ni guna kursi. Jadi takbir tu wajib dalam keadaan qiyam, dalam keadaan berdiri. Makna bagi orang yang mampu berdiri. Bagi orang yang tak mampu berdiri, keadaan yang dia mampulah. Itu perbincangan dalam bab qiyam, rukun yang ketiga nanti. Baik. Dan pada ketika berdiri sembahyang fardu, maknanya ketika takbir tak boleh duduk. Bagi orang yang boleh berdiri memang kena berdiri. Kalau ada takbir ketika duduk Allahu akbar, maka tak boleh, kecuali sembahyang sunat. Itu lain pula. Baik. Kemudian yang ketujuh, qala musannif, dan ketiadaan mat akan hamzah lafaz Allah. Cina tuan-tuan, itu Allah dia tambah lagi mat panjang tu. Hamzah ditambah mat. Allahu akbar. Ataupun jadi kalau tambah hamzah mat tu Allahu akbar.
dia akan jadi berubah kepada ayat Allah Akbar, Allah Maha Besar. Kalau ditambah depan tu hamzah ataupun mat tu, dia akan jadi persoalan. Allah, adakah Allah Maha Besar? Dalam bahasa Arab dia akan jadi istifham, iaitu ayat pertanyaan. Kan? Sebab ni ada tuan-tuan, di masjid di daerah dekat dengan kita ni ada, dan pernah orang tegur dah tu imam tu, tapi mungkin lidah dia biasa dah lagu tu kan. Tak jauh pada kita. Ni yang saya pergi sembahyang lah di masjid tu, dan kebetulan pula ada ustaz yang saya kenal mengajak di masjid tu. Saya bang, ustaz tu imam ni takbir tu macam ni tak? Intiqalat pun takbir lagu tu, takbiratul ihram pun lagu tu. Takbir ada dua kan, takbir ihram awal tu, dan takbir hak seterusnya yang pindah rukun antara rukun kita panggil takbir intiqalat. Intiqal makna pindah rukun ke rukun yang lain diselangi dengan takbir. Takbir ihram pun dia lagu tu, takbir intiqalat pun dia lagu tu juga. Dia jadi Allahu Akbar. Kan. Jadi tak boleh menambahkan mat ataupun kita kata istifham di hadapan tu. Maknanya apa dia tuan-tuan? Maknanya adakah Allah Maha Besar? Jadi persoalan pula. Kita nak takbir, nak masuk sembahyang. Dia takbir, tanya Allah Ta'ala Maha Besar ke? Jadi lari makna ni. Satu bahasa Arab kena jaga. Tambah satu huruf aja, dia akan jadi lari maksud. Orang sembahyang Allah Maha Besar, dia adakah Allah Maha Besar? Buka salah dah kan. Buka sembahyang salah dah. Baik. Sebab tu kena betul kan. Dan ketiadaan mat ke hamzah itu Allahu Akbar, dia tak boleh dia menambah dia panjangkan tu tak boleh. Kemudian qala musannif, dan tiada menggugur akan hamzah akbar. Akbar contoh dia apa? Allahu Akbar ataupun Allah kabbar, kabbara contohnya. Dia buang akbar, buang alif dua depan akbar dia buang. Kan? Dia ambil Allah kabbaraka, Allahu Akbar ka apakah, yang penting dia wasalkan, dia buat hamzah wasal kan. Allahu Akbar contohnya, dia tak sebut Allahu Akbar, dia sebut Allahu Akbar, dia gugurkan hamzah. Hak tu pun tak boleh. Kadang-kadang jadi tuan-tuan kan, bila orang sebut laju sangat, Allah Akbar, Allah Akbar kan, Allah Akbar, Akbar dia sebut Akbar, Allah Akbar, ada juga orang sebut begitu kan. Baik. Dan yang seterusnya qala musannif, dan ketiadaan ma akan ba akbar. Allahu Akbar, dia tambah alif antara ba dengan ra. Akbar ialah makna dia link. Akbar dengan tak ada alif makna maha besar, Allah Maha Besar. Akbar tambah alif dan alif kalau ditambah dilari makna. Akbar jamak bagi kabar. Apa dia? Nama bagi gegendang. Akbar Allah gegendang. Ismu litibil kabir, kalau dalam bahasa Arab nama bagi gendang akbar. Kalau ikbar makna nama bagi istilah-istilah dalam perbincangan haid, ikbar kan, bukan ikbal. Ikbar nama bagi istilah dalam perbincangan adalah dalam pembahasan ilmu haid ada ikbar. Kalau akbar Allahu Akbar kan, dia tak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar kan, dia tak boleh tanya Allah tu lain, tu boleh, tak boleh lebih 14 harakat. Allah tu lain, Allahu Akbar tu tak boleh lebih 14 harakat lah, tu lain lah. Ni dia panjang tentang akbar, Allahu Akbar. Bila dia sebut tu salah, terang-terang salah. Sebab makna dia bukan lagi makna Allah Maha Besar, tapi jadi lari makna Allah gegendang, Allah gendang. Tak boleh salah. Baik.
Kemudian qala musannif dan ketiadaan tasydid akan dia Allahu akbar. Nah, tasydid makna syaddah lah. Kabbara, akbara. Nah, tak boleh tasydid. Nah, kabbara, nah Allahu akbar, nah mentasydidkan. Nah, pada ba pun tak boleh. Baik. Kemudian qala musannif dan ketiadaan menambah waw yang sakin, waw yang berbaris mati atau yang berbaris di antara dua kalimahnya Allahu akbar, dia pergi tambah Allahu akbar. Kan dia tambah waw Allahu akbar ataupun baris Allahu akbar. Kan yang dah dia tambah. Tak boleh tambah di antara kedua tu waw yang sakin, iaitu yang berbaris mati, ataupun yang berbaris di antara dua kalimah akbar tadi. Baik, dan yang seterusnya dan ketiadaan waw dahulu, yakni waw di hadapan daripada lafaz Allah. Wallahu akbar. Kan dia mengaji bahasa Arab. Waw tu kalau bahasa Arab makna istinah permulaan. Dan bermulalah Allah yang maha besar, dia tambah wallahu akbar. Ataupun dia nak sebut dalam bentuk sumpah, waw tu juga adalah waw sumpah juga. Wallahu akbar, demi Allah yang maha agung. Nah, ditambah waw pun tak boleh. Baik, dan ketiadaan menukar hamzah dengan waw. Nah, macam tadi juga lah. Allahu, nah Allahu akbar, tak boleh tukar. Dan lagi dan ketiadaan menukar kaf akbar itu dengan hamzah. Tukar kaf akbar dengan hamzah. Allahu akbar, akbar. Jadi dari apa sebut lagu tu? Hamzah fathah, hamzah akbar. Allahu akbar. Tak boleh, dia kena sebut huruf kaf. Allahu akbar. Sekali dia sebut Allah akbar, tak boleh juga kan. Ni kita rasa senanglah tuan, sebab kita dah sebut lama lah. Ni kalau orang baru ngaji, orang baru masuk Islam, dia pandai-pandai mereka kan, tak boleh tak macam ni aku ngaji ni, boleh tak macam ni. Dia pun sebut Allah akbar. Dalam tempoh dia nak memperbetulkan kalimah akbar tu tuan-tuan, macam-macam sebutan yang kadang-kadang dia boleh keluar. Kan. Sebab tu perbahasan ni walaupun kita nampak benda ni kecil, tapi sebenarnya benda ni benda yang berlaku. Benda yang berlaku tuan-tuan. Baik. Kemudian yang lagi yang suruh qala musannif dan yang ke-15 dan ketiadaan memanjangkan alif yang antara lam dan ha itu lebih daripada 14 harakat. Allahu akbar. Agak-agak lah pada harakat kan. Allahu akbar. Panjang sangat pun tak boleh kok. Allahu akbar. Kan. Dia tak main niat lagi, niat tak masuk ni. Tu tak boleh kok. Ada orang macam tu kan. Dia takbir Allah. Dia panjang. Sebab apa? Dia tak boleh main niat lagi. Niat kena main dalam salah satu juzuk tu. Lagi dia ada kita panggil tu muqaranah ada. Baik. Dan ketiadaan diam yang panjang antara dua kalimahnya, iaitu diam yang lebih daripada kadar bernafas, dan penat atau diam yang pendek yang dikosak dengan dia memutus akan takbirnya. Baik, tak boleh diam panjang. Maksud tak boleh berhenti lama. Allah akbar, Allah. Okey. Dia tak boleh senafas kita kata Allahu akbar. Kalau ada niat pun contoh Allah akbar, kalau ada niat walaupun pendek tuan-tuan, ada yang pertama ketiadaan diam yang panjang antara dua kalimahnya Allah. Nafas 3-4 kali tak boleh. Kita panggil dia senafas lah. Allahu akbar, dia kan panjang pun kan. Senafas boleh lah. Iaitu diam yang lebih daripada kadar bernafas atau penat, atau diam yang pendek yang diqasak, iaitu yang dia niat
dengan dia memutus akan takbirnya. Dia nak Allah Akbar walaupun pendek tapi niat dia tu dia nak memutuskan di antara dua kalimah ni. Pun tak boleh juga kan. Baik. Kemudian qala musannif dan memperdengar akan dirinya dengan sekalian hurufnya. Maknanya syarat dia mestilah diri kita hak takbir tu dengar. Sekadar mana? Sekadar kita dengar lah. Kan? Agak-agak kita dengar. Itu kalau orang tu pekak ataupun orang bisu. Jatuh macam mana kalau orang tu bisu tuan-tuan? Lepas syarat kita pergi akhras orang bisu orang pekak ataupun bisu. Kan? Dia pekak dia tak boleh dengar. Dia pekak. Allahu Akbar dia tak dengar. Hak tu lagu nak kira. Kata ulama, dia sekadar syarat dia menggerakkan bibir dan lidah dia. Itu tanda dia takbir. Allahu Akbar. Kan dia kata kalau aku takbir pun bukan dengar, biar aku angkat tangan. Lepas tu kalau orang bisu ataupun orang pekak kan, kalau pekak dia mesti bisu lalunya kan. Kalau bisu tak sebenarnya pekak kan. Kalau pekak ni lalunya orang bisu lah. Dia tak bisa dengar kalimah daripada kecil lagi dia pekak dan kan. Ataupun mungkinlah waktu dia besar baru dia pekak. Waktu tua baru dia tak dengar. Syarat macam mana? Nak kena takbir sampai jerit baru dengar. Allah kejut orang sebelah. Dia kata aku tak dengar syarat mengaji, syarat takbir yang mesti dengar. Dia pun jarkah. Kau tua aku takbir kuat. Orang pun jawab siapa Pak Long? Kau tua aku takbir kuat ni. Dah aku mengaji dulu syarat takbir tu mesti dengar. Dah aku takbir kuat. Lali-lali pakai mic dah. Bawa mic. Allahu Akbar baru dengar. Tak boleh. Kalau bagi yang pekak ataupun yang kurang pendengaran dia dah tak jelas sekadar syarat dia menggerakkan bibir dia ataupun dengan lidah tanda dia tu takbir ihram. Allahu Akbar. Gerak dah dia kira. Kan dia tak boleh. Walaupun dia kata aku tak dengar pun sama kan gugur tak, dia kena gerakkan juga bibir dan juga lidah dia. Tanda kata dia tu takbiratul ihram. Baik. Penaqal musannif dan yang ke-18 dan masuk waktu. Padahal ni maknanya dalam keadaan lah. Masuk waktu padahal menghadap kiblat. Masuk waktu dalam keadaan dia nak takbir tu menghadap kiblat. Mesti masuk waktu. Kan? Contoh tak ada masuk waktu lagi dia takbir dah. Dia kata aku ni orang baik. Semayang tak ada azan lagi aku semayang dah. Tak ada masuk waktu aku semayang dah. Tak boleh. Mesti masuk waktu dan dalam keadaan dia menghadap kiblat. Kan? Dalam keadaan dia menghadap kiblat. Hal ni pun masalah yang dibincangkan kalau dalam keadaan musafir. Kalau musafir ke Mekah tak ada masalah dah. Kan kalau musafir ke Mekah kita nak semayang dalam kapal terbang tu, kita tahu kita menghala ke Mekah. Maka kita takbir, hak tu nak kiblat. Kalau keadaan kita tak tahu, dan ada dalam hutan kan. Hak tu hak kita dah mengaji dah dulu kan. Hak sebelum ni syarat menghadap kiblat. Kalau dalam hutan tanya orang. Ataupun kalau dia tak tahu habis tak tahu, dia ijtihadlah arah. Dia nampak kan. Kalau dia nampak matahari terbenam mungkin tak ada masalah. Tapi hak ni kelam tu. Dia jaga-jaga tengah malam. Nak takbir nak semayang ke mana. Ataupun dia duduk di penjara orang muka Islam. Di Thailand ke mana ke hadipa ni tak tahulah kiblat kat mana. Dia tiba-tiba masuk penjara dah buat pi. Dia tak tahu. Duduk dalam penjara tak tahu arah mana matahari terbit, arah mana matahari tenggelam pun dia tak tahu dah. Jadi dia ijtihad arah dia ni lah ataupun dia tanya orang untuk arah kiblat. Baik. Kemudian qala musannif dan ditakbir akan dia kemudian daripada takbiratul ihram imamnya pada hak makmum. Yani kalau makmum takbir kena lepas tu imam takbir. Dia tak boleh. Dia kena takbir dulu Allah Akbar dulu pada imam, batas sembahyang tak boleh. Ataupun dia takbir sama-sama imam pun tak boleh juga. Dan seorang imam takbir dia pun takbir. Dia kena dahulu daripada imam. Baik.
Kemudian yang ke-20 qala musannif, dan ketiadaan mempaling akan dia daripada takbiratul ihramnya kepada yang lain daripadanya, iaitu ketika takbir tadi mempaling, makna paling dia. Paling dia ubah niat akan dia berhenti contohnya Allahu akbar, nak menoyak sah. Dalam hati dia tu kan contohnya dia nak macam nak memutuskan sembahyang dia kan. Nah, mempaling niat Allahu akbar. Dia nak Allah akbar tapi nak zikir ke apa-apa hal lain-lain tuan-tuan. Tak boleh, dia nak malingkan niat takbiratul ihram tadi, dan ketika takbiratul ihram dia tak boleh paling selain daripada melainkan hanyalah takbiratul ihram sahaja. Baik. Dan yang ke-21, dan wajib di muqaranah, artinya diserta akan niat sembahyang itu dengan dia. Ini muqaranah pula. Nah, muqaranah, apa maksud muqaranah? Serta. Disertakan niat ketika mana takbiratul ihram. Kan? Baik, muqaranah ada perbahasan sikit. Ketahui olehmu bahawasanya bagi istihdar dan muqaranah itu terbahagi kepada dua bahagian. Terbahagi dua bahagian. Istihdar makna apa? Muqaranah makna apa? Kita tengok tuan. Yang pertama istihdar yang hakiki, dan muqaranah yang hakikiyah ataupun muqaranah yang sempurna namanya. Dan yang kedua istihdar yang urfi, dan muqaranah yang urfiyah namanya. Baik, apa makna istihdar yang hakiki? Bermula makna istihdar yang hakiki iaitu bahawa menghadir ia, iaitu menghadirkan ia, iaitu orang yang sembahyang di dalam hatinya, dalam hati orang yang sembahyang itu, akan sekalian rukun sembahyang itu dengan tafsilnya dahulu daripada takbirnya. Iaitu sebelum kita takbir, kita menghadirkan dalam hati kita segala rukun sembahyang dengan tafsir dan dengan perinciannya. Sembahyang tu macam mana? Rukun sembahyang, rukuk, sujud, semua tu kita hadirkan. Mana kalau orang tanyalah tuan-tuan, sembahyang tu macam mana? Kan? Sembahyang tu macam mana? Sembahyang tu ada rukuk, ada sujud, kan, takbir, semua dia menghadirkan dalam diri dia sebelum dia takbir segala rukun sembahyang dengan tafsilnya. Tafsir makna perincian rukun sembahyang. Hak tu yang sempurna lah. Kan? Istihdar makna menghadirkan hati. Menghadirkan dalam hati kita rukun-rukun sembahyang. Payahlah kan, kita nak sembahyang, kita ni dalam hati kita nak sembahyang, aku nak sembahyang kan. Baik, yang tu yang pertama. Dan makna istihdar yang urufi, bahawa menghadir ia akan sekalian yang tersebut itu dalam hatinya dahulu daripada takbirnya, dengan ijmalnya juga, dengan ringkas, dengan apa, kita dekat umum nak sembahyang. Bila sebut nak sembahyang, orang tahu dah nak sembahyang kan, tak payah tanya lagi perincian sembahyang tu macam mana. Baik, abang kita nak sembahyang, kita menghadirkan diri kita dalam hati nak sembahyang, bukan kita nak puasa, bukan kita nak buat ibadat yang lain. Ni dah kita nak takbir tapi dalam hati kita tu kita hadirkan dalam diri kita puasa. Adapun takbir kita hadirkan dalam diri kita tu haji. Tak boleh lah. Hak lagi teruk lagi, takbir hadirkan dalam hati kita tu hak lain daripada hak ibadat ni. Baik. Kemudian bermula makna muqaranah yang hakikiyah, iaitu bahawa di muqaranah artinya disertakan segala niat yang istihdar akan dia dengan tafsirnya segala juzuk takbirnya daripada awal hingga akhir. Baik, makna macam ni tuan. Muqaranah urfiyah dengan muqaranah hakikiyah, menghadirkan niat sembahyang tu. Kalau hak hakikiyah, hak sempurna, bermula Allah, takbir pada A tadi sampai akbar, niat dia sempurna daripada awal sampai habis. Kan? Kita kadang-kadang tuan-tuan, kita takbir Allah, tak main lagi niat tu. Akbar. Tak akbar tu baru kita main sembahyang zuhur. Kan? Contoh kita sembahyang isyak. Okay. Allah, kadang-kadang Allah tu tak main lagi niat apa? Niat kita, contoh sembahyang isyak. Saat kita sembahyang isyak. Okay. Sembahyang isyak sahaja apa? Kita sahaja ke sembahyang isyak contohnya. Adapun soli fardu isyak. Kalau kita bahasa Arab, sembahyang fardu isyak. Kan, sembahyang fardu isyak, hak itulah niat kita. Kita nak sembahyang, dia ada qasad kita sembahyang kan.
dah ta'arud ta'yin, ta'arud pada fardu, isyak ta'yin, kita nak sembahyang isyak. Qasad ta'arud ta'yin yang kita dah tengok dah minggu lepas dah. Qasad ta'arud ta'yin, kita nak sembahyang. Usolli makna kita nak sembahyang, bukan kita niat nawaitu sauma, ataupun bukan kita niat haji, ataupun bukan kita niat haling, kita niat nak sembahyang. Okey, usolli ataupun saja aku sembahyang. Saja aku sembahyang fardu isyak. Okey, tuan-tuan. Kadang-kadang niat kita tu kalau Allah dah boleh mai dah. Allah mula tadi sahaja aku sembahyang isyak, Allahu akbar, sahaja aku sembahyang isyak tu daripada awal sampai habis tu boleh hadir, boleh muqaranah, boleh sertakan niat tadi, maka itu kita panggil muqaranah hakikiyah ataupun kita panggil muqaranah kamilah yang sempurna. Hak tu susahlah tuan-tuan. Macam nak buat? Cukup sekadar kalau dalam perbincangan dalam mazhab Imam Syafi'i, hak awal Imam Syafi'i kata syarat basi muqaranah hakikiyah, pendapat Imam Syafi'i yang awal. Kemudian tapi qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i dia ambil muqaranah urfiyah sahaja. Macam mana muqaranah? Kita sertakan niat kita dalam salah satu juzuk daripada takbir. Ka Allah akbar, Allah ka, ka ha ka, dekat alif ka, dekat kaf ka, ataupun huruf yang lah kali ra, Allahu akbar, baru main niat. Kan, itu kita panggil muqaranah urfiyah. Perbincangan ulama yang mutaakhirin ataupun ulama dalam mazhab Syafi'i, nampak susah tuan kalau kita nak buat muqaranah yang ataupun serta yang sempurna ni, daripada alif sampai akbar tu kena ada niat semua. Payah. Lagi was-was banyak lah tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang takbir ni orang jadi was-was. Ramai. Termasuk arwah tok menakan saya. Arwah dah. Dia sebab takbir mengaji kan tuan-tuan. Mesti dalam takbir tu ada niat sembahyang. Ketika takbir ihram Allah saja aku sembahyang kan isyak. Nah, mesti ada dalam takbir tu. Kalau awal tak boleh, saja aku sembahyang isyak, kecuali mazhab yang kita bincang dah dulu kan, mazhab Maliki kan, depa saja aku sembahyang Allahu akbar. Boleh. Tu mazhab lah kita, mazhab Syafi'i. Ataupun habis Allahu akbar, lepas akbar baru dia main niat, pun tak boleh juga. Nah, dia kena dalam takbir tadi. Allah saja aku sembahyang isyak akbar. Mana kena habis saja sembahyang isyak tadi tu dalam ketika huruf akbar ini. Akbar Allah alif lam lam ha kan, akbar alif kaf ba ra. Mana-mana huruf dah. Kan. Kalau dia nak bahagi-bahagi pula tuan-tuan, kita panggil muqaranah tauzi'iyah, dia nak bahagi pula, tak boleh juga. Contoh Allah, aku nak niat sahaja aku sembahyang. Akbar, aku nak niat isyak ke zuhur. Dia membahagi-bahagikan maknanya. Itu pun tak boleh juga. Kan. Allah sahaja aku sembahyang. Akbar, isyak contohnya. Zuhur, maghrib, asar, subuh. Dia buat lagu tu. Mai ta Allah, dia nak ambil yang muqaranah yang sempurna tadi, kan? Muqaranah yang sempurna tadi, dia bahagi pula. Allah saja aku sembahyang, akbar dan isyak. Tak boleh. Jadi dia tak boleh nak bahagi-bahagi lagu tu pula. Maka cukuplah memadai. Nah, kalau kita menyertakan niat kita dalam salah satu juzuk daripada takbir tadi. Sama ada permulaan alif ataupun tengah-tengah Allah kan, nah ataupun di hujung akhir. Halah lepas pada tu tak boleh dah. Faham dah tu? Allahu akbar main Allahu akbar, kita kan boleh 14 rakaat. Panjang sikit. Allahu akbar saja aku niat sembahyang isyak. Saja aku sembahyang isyak. Sahaja aku sembahyang fardu isyak kan. Saja aku sembahyang fardu isyak. Saja aku sembahyang, contohnya dia mai dah ataupun sembahyang fardu isyak. Niat dia nak sembahyang fardu isyak. Kalau sahaja tu makna tahu nawaitu usolli, kita tak sebut dah, kita buat usolli. Aku nak sembahyang isyak kan. Jadi sembahyang fardu isyak. Maka kena hadirkan muqaranah, kena sertakan niat sembahyang fardu isyak tadi dalam mana-mana juzuk daripada takbir. Itu kita panggil muqaranah urfiyah. Kan. Baik, hak inilah yang dipanggil qaul mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Kita tak lihat, tak perlulah nak ambil hak awal tu.
Mula alif dah kena ada niat dah. Sampai hujung ka ra pun ada niat. Makna niat tu kena dalam Allah Akbar tadi. Niat dia mesti sempurna dan bersamaan dengan Allah Akbar kita sebut tadi. Kan? Tak perlu. Tu agak susah, berat. Maka dibincangkan ambil hak. Sebab tu kata ulama kan disebut juga dalam kitab Bajuri. Kalaulah Imam Syafi'i hidup, pasti dia akan memfatwakan yang muqarranah urfiyah ni. Disebut dalam kitab Bajuri, kalaulah Imam Syafi'i masih hidup, pasti dia akan memfatwakan yang muqarranah urfiyah ni. Sebab memandangkan berat bagi orang yang susah dia nak sertakan niat pada alif sampai akbar tadi sempurna dalam semua tu tak boleh. Faham dah? Tu panggil muqarranah urfiyah. Baik. Tu syarat-syarat syarat-syarat takbiratul ihram. Jadi kita rasa hak kita tu betul dah, tak ada masalah lah. Cuma kadang-kadang kita nampak ada hak tak betul, kita kena habaq. Hak salah banyak tang mana? Hak salah kadang-kadang tang hak tu ramai orang yang ada yang masih salah. Kadang akbar ada lagi yang masih salah hak tu. Kan? Tapi kalau akbar tukar kepada kaf tukar kepada hamzah, hak tu jarang-jarang mungkin ada, tapi di Malaysia kita tak ada lah. Tapi hak ada tuan, hak kadang-kadang mesti tekah-tekah jumpa juga tang awal tadi Allah Akbar dan tang akbar pun ada tu. Baik, tu kalau kita nampak kita kena perbetulkan. Kalau dia tak boleh juga habaq. Baik. Kemudian dan telah milih dan makna muqarranah urfiyah kemudian syahadan, daripada syahadan. Syahadan sunat mengangkat dua tangan pada tatkala takbiratul ihram, wallahu alam. Insya-Allah kita sambung pada minggu depan pula dengan minggu yang sekali lagi minggu yang sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala alam. Sekian dulu tuan-tuan yang dapat kita bincangkan. Rukun yang kedua iaitu takbiratul ihram. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat dan dapat membetulkan kalau ada yang salah dan dapat membetulkan kesalahan-kesalahan kalau orang yang tahu sebutan dia tu salah. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi apa yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Qul qali hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa shaykhina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'alna wa 'allamtana wa zidna 'ilma wa warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi.